Dalam video kali ini aku nak bercerita tentang kemungkinan, kekuatan dan kuasa yang dimiliki oleh dragon dan juga kemungkinan peranan Monkey D. Dragon dalam storyline akan datang. Tapi aku akan fokuskan video ni pada Monkey D. Dragon punya masa lampau sebab tak banyak yang kita tahu tentang masa lampau dia dan ada fans yang mengatakan we know nothing about Dragon Past. Tapi sebenarnya adalah few thing yang kita tahu, contohnya ialah nama dia Monkey D. Dragon. So dia juga memiliki Will of D dan kita tahu dia anak lelaki Garp atau lebih tepat lagi Monkey D. Garp, Hero of the Marines. Lepas tu apa lagi yang kita tahu pasal Dragon? Kita tahu dia jadi ketua kepada Revolutionary Army dan most wanted dalam dunia One Piece. Cuba bayangkan, kau lahir sebagai anak seorang hero marine dan kau menjadi the world most wanted criminal. Mesti ada benda yang tak kena dan ada cerita di sebaliknya. Itulah yang aku cuba huraikan pada korang dalam video hari ni. Pun mesti dengan kicap kipas udang. Tak boleh tidak. Cap cap cap, kicap kipas udang. Lepas makan, kita berkipas. Kicap kipas udang, rasa lazat sekali. Okay, first kita akan tengok balik scene di mana Dragon diperkenalkan di permulaan cerita, iaitu hanya 2 scene sahaja. Satu di hari execution Gold di Roger di mana dia ditunjukkan dengan hood menutup kepalanya tanpa signature tattoo-nya, dan scene lain dia dimunculkan dengan memiliki tattoo adalah 8 tahun sejak bermulanya storyline One Piece di meeting council di Marijoa. Salah seorang member of the council membawa gambar Dragon dan berkata lelaki ini bukan lagi ancaman utama sekarang, tapi dalam 5 atau 6 tahun dia berkemungkinan akan menjadi masalah besar dan kita perlu lakukan sesuatu. Selain itu, of course, dia ayah kepada Luffy, di mana suatu masa dahulu mesti dia pernah jumpa seorang perempuan bercinta dan akhirnya lahirlah anak lelaki dia, Monkey D. Luffy, yang juga carries the Will of D. Itu je lah yang kita tahu pasal Dragon. Kita tak ada apa-apa info pasal Mak Luffy dan aku tak akan cerita banyak sangat pasal Dragon punya past. Aku akan fokuskan pada motivasi yang ada dalam diri Dragon untuk menjadi ketua kepada Revolutionary Army dan kenapa dia tinggalkan Monkey D. Garp. Banyak teori-teori yang aku tengok menceritakan masa lalu Dragon dalam One Piece community yang menyatakan Monkey D. Dragon pernah menjadi admiral kepada Marine dan mengetahui rahsia world government dan mengambil keputusan untuk menjadi ketua Revolutionary Army. Aku bukan nak kata teori itu salah, but aku just kurang bersetuju sikit. Ada 2 sebab kenapa aku kurang bersetuju dengan teori itu adalah sebab yang pertama ialah dalam scene yang menunjukkan Council of Kings menghighlightkan nama Dragon yang mungkin akan menjadi ancaman di masa hadapan, tapi pada masa itu dia bukanlah ancaman kepada world government. Pada scene ini Dragon dah ada dia punya signature tattoo dan kalau teori itu betul, mesti dia dah tinggalkan Marine pada ketika itu. Umur dia mesti hampir sebaya dengan Aokiji, Akainu dan Borsalino yang semua dah jadi Marine dan bermula sebagai Vice Admiral. Kalau korang ingat balik pada flashback Robin, Aokiji adalah Vice Admiral pada masa tersebut. So paling-paling pun masa tu kalau Dragon dalam Marine mesti dia pun Vice Admiral. Sebab kedua, aku tak berapa setuju dengan teori Dragon pernah jadi Admiral yang belot kepada Marine adalah kalau ya, mesti dia akan secara langsung menjadi ancaman utama kepada world government dan mesti akan dibincangkan pada meeting Council King ketika itu. Dan juga bukti yang diorang kemukakan untuk claim yang Dragon pernah jadi Admiral adalah kaitan dengan mitos China mengenai 4 lautan dan 4 simbol China adalah daripada 4 haiwan, a peasant, a bird, a dog dan monkey. Dan kalau korang fikir tentang nama Akainu, Aokiji dan Kizaru, kita tahu bermaksud monyet kuning, anjing merah dan peasant biru, dan sudah semestinya kalau ada yang keempat dia akan represent bird, mungkin juga dragon. Tapi kat sini aku nak bagi tahu apa yang tak kena. Sebab 4 simbol China bukanlah haiwan-haiwan yang diorang nyatakan tadi. Sebaliknya, haiwan tadi berasal dari cerita orang-orang tua Jepun yang berjudul Momotaro, iaitu seorang karakter yang mengembara dengan haiwan-haiwan yang disebut tadi dan tak ada kena-mengena dengan 4 haiwan yang menjadi simbolik kepada negara China. Biar aku namakan haiwan-haiwan sebenar yang memang menjadi simbolik kepada China. Dan kalau korang ada keraguan, aku bagi tahu siap-siap. Aku ambil ni daripada Google. So semua orang boleh Google dan dapat jawapan yang sebenarnya dan sama dengan apa yang aku dapat. 4 haiwan yang mewakili 4 lautan mitologi China adalah the Azure Dragon of the East, Vermilion Bird of the South, White Tiger of the West dan Black Turtle of the North.
penyu dan harimau sudah semestinya jauh meleset dari anjing dan monyet kan. Jadi kesimpulannya kat sini, ada pihak yang ambil kisah dari mitos Momotaro dan mungkin pada ketika teori ini tersebar, cerita One Piece masih belum sampai ke Wano dan reference lain kepada Momotaro pun belum ada lagi. Ya, memang fans One Piece ni rajin berteori, termasuklah aku sendiri. Cuma sebelum berteori pastikan sumber rujukan tu betul. Barulah syok untuk kita digest bersama-sama kan. Okey, kembali kepada Dragon. Apa yang dia nak accomplish sebenarnya dan bagaimana dia, anak seorang marine hero, menjadi penjenayah most wanted di dunia. Aku rasa ini ada kaitan dengan The Will of D dan connection dia dengan ayah dia. Kita dah tahu yang Garp cuba menjadikan Luffy dan Ace sebagai seorang marine dan dia cuba untuk sematkan ideologi untuk jadi marine tu ketika diorang masih kanak-kanak lagi. Aku rasa sebab utama Garp buat macam tu adalah sebab dia telah gagal menjadikan Dragon, anak dia sendiri, sebagai marine. But persoalannya, kenapa Dragon tak mahu ikut jalan hidup yang bapa dia inginkan? Mungkin Dragon telah menemui atau mengetahui rahsia berkaitan dengan World Government. Mungkin Dragon temui kebenaran secara berperingkat tentang sisi gelap World Government dan perkara-perkara kejam yang mereka lakukan, seperti apa yang World Nobles buat pada East Blue dan penghambaan oleh Celestial Dragon. Dan aku dapat rasakan apa yang Dragon ketahui lebih besar daripada semua tu, dan kemungkinan besar ada kaitan dengan The Void Century, Ancient Kingdom, dan sudah semestinya The Will of D. Antara quote yang famous dalam One Piece berkenaan Will of D ialah, siapa nak come first? Dalam segmen SNF hari ini aku nak highlight satu bisnes nakama kita, iaitu Ahmad Faiz. Ahmad Faiz menawarkan kepada kita the cheapest hot selling LRT condo dekat Taman Melati. So bagi korang yang berada di area Taman Melati atau yang ingin menetap di Taman Melati, korang boleh WhatsApp Ahmad Faiz. Only first home buyer sahaja yang boleh dapatkan kondo ini dan booking only RM500 to choose unit. Ciri-ciri kondo ini adalah mempunyai keluasan 830 persegi, ada 3 bilik, 3 minit sahaja untuk pergi ke shopping mall, 7 minit untuk pergi ke KL East Mall, 10 minit walk to LRT Taman Melati, 6 minit drive ke Tunku Abdul Rahman University, easy accessible to Duke, MRR2, Karak Highway, 1 km untuk ke lebih dari 5 buah sekolah, institusi, 3 hospital yang berdekatan within 2.5 km sahaja, 15 resort style facilities. Di samping ada gym, swimming pool, reading cube, BBQ area, rock climbing, wire maze, jogging track dan kids playground dan yoga deck. First come first serve. Menarik gila tawaran dari Ahmad Faiz ni. So for more information, korang boleh klik link di ruangan description di bawah. Satu hari nanti, keturunan D akan mengakibatkan storm. Itulah kata-kata Trafalgar Law di Pang Hazard dan sekali lagi di Dressrosa, serta beberapa kali dimention dan di-highlightkan dalam cerita One Piece. Apa maksud sebenarnya Will of D dan maksud kata-kata law itu? Dari segi metaforanya, storm yang dimaksudkan adalah orang yang ada Will of D akan menundukkan World Government, Celestial Dragon, Nobles dan semua yang terlibat dan kembalikan keadaan dunia kepada keadaan pada zaman Ancient Kingdom. Tapi macam mana Oda bagi hint untuk sesuatu yang lebih literal, iaitu bukan storm secara metaforanya, tapi orang dari keturunan D memang betul-betul akan membawa storm, yakni ribut kepada World Government dan tumpaskan musuh utama menggunakan cuaca atau alam. Kita ditunjukkan dengan beberapa karakter yang boleh memanipulasi cuaca. Kita ada Nami dengan climatex-nya, Scientist, Big Mom dengan menggunakan soul nomi dia kepada awan dan api. Dan dalam chapter baru-baru ni pun, chapter 1026, ada disebutkan oleh Jack bahawa Dragon will always bring storm cloud. Tapi hanya satu karakter yang memang terkenal dengan storm atau ribut, which is Monkey D. Dragon, yang kita tak tahu pun kekuatan asli dia macam mana. Sebab kalau contoh Big Mom, dia kawal cuaca dengan Zeus ataupun Hera lah sekarang ni, Kaido dengan transform into Dragon, begitu juga Momonosuke. Tapi untuk Dragon ni, so aku pernah terfikir ribut yang dihasilkan Dragon tu datang dari kuasa dia atau memang kemunculan dia ada mendatangkan sekali ribut, dan aku rasa dua-dua jawapan boleh diterima, dan ini berkemungkinan ada kaitan dengan kuasa buah devil dia. Cuma dari mana pula dia dapat buah devil tu? Dan aku rasa itulah antara sebab dia menjadi the most dangerous criminal dalam dunia One Piece. Aku rasa kuasa buah devil dia adalah buah devil pertama yang pernah wujud, iaitu buah devil yang dicipta pada zaman Ancient Kingdom. Aku rasa ada kaitannya buah devil tersebut ada dalam kawalan World Government, dan Dragon mencuri buah devil tersebut dari World Government selepas mengetahui
mengetahui kebenaran mengenai Void Century, Ancient Kingdom dan The Will of D, iaitu will yang dia warisi dari keturunan dia. Dan menyedari dia tak mampu melawan world government seorang diri, Dragon telah create revolutionary army dan kumpulkan orang-orang yang ada goal yang sama, iaitu untuk take down world government dan seterusnya mendedahkan kebenaran yang disembunyikan. So macam yang sebelum ni kita boleh tengok yang betapa Gomu-Gomu no Mi itu bernilai sampaikan world government menghantar orang untuk escort dan menjaga buah devil Gomu-Gomu no Mi itu kan. So aku rasa begitu jugalah dengan devil fruit yang dimiliki oleh Monkey Dragon ni. Kau mungkin tertanya-tanya macam mana Dragon tahu semua ni sedangkan dia tak boleh pun baca poneglyph. Aku rasa ada orang yang bagi tahu dia dan berkemungkinan besar bapa dia sendiri, Monkey D. Garp, yang dedahkan rahsia ni. Kita tahu beberapa perkara mengenai Garp. Kita tahu selain menjadi legendary hero kepada Marine, Garp sentiasa kekalkan kedudukan dia sebagai Vice Admiral. Dia dah beberapa kali di offer untuk position Admiral tapi dia menolaknya. Dan yang lebih menarik lagi, dia adalah atuk kepada orang yang menjadi protagonis dalam One Piece yang menentang world government dan juga ayah kepada the most dangerous criminal. Dan kalau ada orang yang tahu kebenaran tentang Void Century, Will of D, dah tentu salah seorang dari orang itu adalah Monkey D. Garp sendiri. Dari mana dia tahu semua ni? Mungkin ramai orang boleh teka kan, siapa lagi kalau bukan Goldie Roger, rival dia sendiri sebelum kematian dia. Roger mungkin telah mendedahkan semua pada Garp, dan dalam masa yang sama ketika Roger pesan pada Garp untuk jaga anak dia, mungkin Dragon tak boleh terima yang ayah dia masih nak kekal di pihak world government. Akhirnya Dragon telah nekat untuk mencuri buah devil yang dikawal oleh world government dan nekat untuk mendedahkan kebenaran kepada dunia. Dia telah tubuhkan revolutionary army dengan tujuan untuk menentang world government. Dengan mendedahkan kebenaran kepada dunia, Dragon akan fulfill the will of D. Aku rasa itulah sebab kenapa Monkey D. Dragon telah menjadi penjenayah paling dikehendaki dunia. Bukan kerana kuasa atau kekuatan dia, bukan kerana dia ketua kepada revolutionary army, tapi sebab dia tahu kebenaran di sebalik dunia One Piece. Dia juga antara individu yang mengetahui rahsia world government dan merancang sesuatu yang mengancam world government. Dan ini juga mungkin punca utama yang menjadi motivasi kepada Garp dan akan bagi kita lagi faham kenapa dia nak Luffy dan Ace menjadi Marine. Yes, sebab dia gagal jadikan anak dia iaitu Dragon menjadi Marine yang dia percaya akan membawa perubahan kepada dunia secara berperingkat, bukan dengan menubuhkan revolutionary army seperti yang Dragon buat. Dan dalam video aku sebelum ni yang menceritakan pasal SWORD, aku ada kaitkan yang Garp merupakan leader untuk SWORD. So korang boleh check up the video lepas ni, okay? Yes, maksud aku Garp juga sebenarnya tak bersetuju dengan tindakan world government. Yelah, korang boleh tengok sendiri, cantik je dia layan King Neptune kan, dan sampai ke Fishman Island lah dia iring dorang tu kan. Dan kat sana juga sambil mengetih dia ada cerita something bad telah berlaku. So aku rasa untuk Luffy bertemu semula dengan bapak dia dah tak lama dah, dan berkemungkinan the fact that CP0 berada di Wano, mungkin itu akan menjadi how Luffy know keadaan Sabo sekarang. Dan kalau CP0 menceritakan yang Sabo ditangkap sebagai seorang adik yang degil, of course Luffy akan cuba menyelamatkan Sabo seperti mana dia cuba untuk selamatkan Ace sebelum ni. Dan sebagai ketua untuk revolutionary army, Dragon for sure akan cuba untuk menyusun strategi untuk menyelamatkan Sabo juga. Dan sebagai seorang atuk yang dah pun menyaksikan kehilangan cucu angkat kesayangannya, sama sekali tidak akan membenarkan cucu sebenar dia kehilangan di depan mata dia. So that's why pada aku pertemuan atau reunion semula Monkey Family akan berlaku tak lama lagi setelah Wano Arc tamat. Apa menurutmu guys? Please drop your comment down below. Guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. And gang, before I end, sedikit renungan. Pasti ada di kalangan kita yang pernah merasai kehilangan ayah, ibu, kakak, abang, adik maupun insan tersayang. Ada sesiapakah yang tidak sedih pada kehilangan? Hanya mereka yang ego sahaja yang menafikan realiti hidup ini. Apa erti hidup kita ini? Hidupnya kita untuk merasai mati. Saat kematian kita itu pasti ada air mata yang mengalir. Pemergian kita ditangisi. Ingatlah, kita dilahirkan di dunia ini bukan sia-sia. Ada amanah yang kita bawa, ada tugas yang perlu kita laksana. Kadang-kadang begitu berat sekali untuk kita ikhlaskan kehilangan. Tetapi siapalah kita untuk menidakkan rencana Allah? Sedarilah, kita cuma hamba. Apa yang telah Allah aturkan, kita hanya turuti. Pelajarilah hikmah pada kehilangan ini. Belajar bahawa tidak ada yang kekal di dunia ini melainkan Allah. Belajar bahawa betapa besar dan hebatnya kekuasaan Allah. Sesungguhnya banyak perkara
perkara yang boleh kita pelajari daripada kehilangan itu, lapangkan hati untuk menerima kehilangan. Jangan diseksa hati ini dengan kesedihan. Tidak salah untuk bersedih dan menangis, tetapi jangan biarkan terlalu lama meratapi kehilangan seseorang hingga membenarkan kesedihan mengawal perasaan dan emosi kita. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi